Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Sabah khair. Okay, insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan dengan agenda kita, iaitu daurah kitab ilmiah di bawah bimbingan Maulana Nasa'i Hanafi. InsyaAllah. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, sebelum kita ke slot-slot dan waktu rehat, kita akan mengadakan sikit kata alu-aluan, maafkan saya, dengan bacaan doa terlebih dahulu. Kemudian akan disusuli oleh ucapan daripada pengarah program, iaitu Saudara Amir, dan juga kata alu-aluan ataupun mukadimah sedikit daripada Maulana Nasa'i. InsyaAllah. Oleh itu dijemput Muhammad Najmi untuk membaca umum kitab Al-Fatihah dan juga doa. InsyaAllah. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk bangsa, untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menumpukan buah fikiran dan menghubungkan silaturahim. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami mohon kuatan dan dari hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Najmi. Seterusnya saya mengalu-alukan kedatangan pengarah program ini, iaitu Saudara Amir, untuk memberi sedikit kata-katanya, insyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengadakan satu program daurah kitab Takrib Imam Nawawi yang akan disampaikan oleh Maulana Nasa'i. Seterusnya pada hari ini, pada waktu tengah hari nanti kami akan adakan satu pameran pada waktu rehat untuk kumpulan-kumpulan dalam kelas kami ni ada buat tokoh-tokoh muhadisin. So dia akan menerangkan tentang kitab, tentang tokoh-tokoh yang berkaitan dengan orang yang ulama-ulama hadis lah. Semoga dengan dalam program ini dapat memberikan pulangan yang besar kepada kita, InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada Saudara Amir. Okay, seterusnya kita akan berkenalan ataupun kita lebih rapat sedikit kepada Maulana Nasa'i. Bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan Maulana, tetapi bagi saya better tuan punya badan cerita sedikit sebanyak tentang kehidupannya. InsyaAllah, Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengurusi majlis. Saya rasa tak patut pun seseorang tu dia memperkenalkan diri dia sendiri.
kecuali dia cerita nama dia je lah. Nama sebenar saya ialah Hanafi bin Hasin. Tapi Nasai itu panggilan yang berselama juga dah kot. Yang saya guna dalam hidup saya ni mungkin dah 10 tahun, 12 tahun. So last kali, mak saya pun panggil saya Nasai juga. Jadi, itulah pasal saya, hotline tak ada lah. Saya berharap dengan perkumpulan kita pada hari ini memberi satu, orang panggil apa? Memberi satu dimensi barulah dalam kehidupan kita sebagai pelajar, dan semoga dia memberi manfaat. Saya tak tahu saya macam mana nak cakap. Semalam pun saya tak boleh tidur sampai pukul 4 rasa, 4 pagi, 4:30 pagi. Sebab biasanya bila ada hari program, kita akan terfikir bagaimana kita nak buat ataupun kita nak conduct program tu supaya jadi program yang memberi manfaat. Orang yang mana datang dalam program tu sama ada pemudah cara, iaitu saya, dan hadirin, mereka juga dapat manfaat. Tadi saya duduk sembang dengan beberapa orang tadi. Ni kali pertama kot program saya secara rasmi dengan pelajar. Maksudnya benda tu merupakan markah assignment. So kehadiran tu saya tak tahu kehadiran dia tu kerana markah dia ke kerana Allah. Jadi bila saya tak tahu, saya jadi macam agak taken, maksudnya apa? Macam mana nak cakap bahasa Melayu rasa macam boleh berterusan ke tak 2 hari ni? Saya sendirilah tuan-tuan memang kena duduk lah. Tapi saya tu sendiri saya tak tahu saya boleh terus ke tak 2 hari ni. Sebab reaksi pelajar dia memainkan peranan yang sangat besar dalam perjalanan program. Sebelum ni saya buat daurah banyak kali dah. 400 orang ada, 200 orang ada. Macam mana kiri, kanan? Gini. Betul? Jadi, hayyakallah. Saya berdaurah banyak kali dah dalam hidup saya, alhamdulillah. Tapi kebanyakan yang hadir daurah tu bukan satu paksaan lah. Bukan satu paksaan atas nama assignment. Jadi tuan-tuan ni disuruh datang paksaan atas nama assignment. Tak tahulah paksaan betul ke tak betul. Jadi mungkin dia berbeza. Kalau daurah yang mana orang lain daftar datang, sama ada percuma ataupun berbayar, kita tahu biasanya they are willingly to come. Dan dia orang boleh duduk untuk satu tempoh yang panjang. Kita pernah buat daurah awal-awal dulu bila saya balik daripada South Africa. Daurah Al-Adabul Mufrad ataupun daurah Sahih Bukhari, Mukhtasar Sahih Bukhari. Mukhtasar Sahih Bukhari itu memang kita orang buat hampir 3 hari. 2 hari separuh, 2 hari setengah gitulah lebih kurang. Ada kawan-kawan yang datang daripada Sabah, Sarawak, datang daripada Penang. Diorang iktikaf, tidur dalam masjid. Dan dia punya masa tu lagi ketat berbanding dengan tentative program yang saya tengok. Sebab tentative program yang ada di tangan tuan-tuan tu adalah saya punya cadangan. Maksudnya banyakkan waktu rehat berbanding dengan waktu berprogram. Kalau tuan-tuan tengok, waktu berprogram pukul 9 sampai 12.30. Kemudian 2.30 sampai 4.30 je. Kemudian 8.40. Baru sampai pukul 11. Memang sangat relax. Masa kita orang buat daurah Mukhtasar Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad, Syama'il Tirmizi dan seumpamanya, memang waktu tu 9 sampai pukul 1. Rehat setengah jam je tengah tu. Pukul 2.30 sampai asar. Lepas asar, sejam sebelum maghrib berhenti. Lepas maghrib sampai isyak. Isyak sampai pukul 10, 10.30, 11. 2 hari, 3 hari macam tu. Tapi sebab datangnya ialah tanpa paksaan. Jadi diorang semangat, kita pun semangat. Kita tanya, boleh terus lagi ke tak? Terus. Sebab apa? Sebab iktikaf dalam tu je. Ataupun diorang duduk sekeliling. Tapi kali ni, saya harap daripada tuan-tuan, adik-adik saya lah sebenarnya, sekurang-kurangnya insya-Allah datang kerana Allah, dapat pahala. Dan
tidak membuat ekspresi-ekspresi yang boleh melunturkan semangat saya, dan tidak bermain telefon. Kalau saya jadi pensyarah, saya akan bawa raga. Datang dalam kelas, semua phone tu kena tak situ belaka, kena buat security. Tak, yang mana ada alat-alat elektronik semua kena tak raga tu, habis kelas baru ambil. Kalau tak memang tak jadi. Saya pun pelajar juga, tapi saya tak main phone lah daripada ustaz saya. Tapi kita boleh tengok keadaan macam-macam. Khairan insya-Allah. Sebab himmah orang belajar zaman sekarang tak sama dengan orang belajar zaman dahulu. Dan satu lagi, kalau orang suka belajar pun kadang-kadang dia akan rasa stres bila dia belajar dia tak faham. Mungkin disebabkan oleh level subjek yang sama diajar pada 3 level yang berbeza. Ijazah pun ada, master pun ada, PhD pun ada. Jadi kadang-kadang bila kita tidak cuba untuk sampaikan level yang sepatutnya, menyebabkan orang jadi tak boleh pergi, tak minat. Masa saya duduk Mesir dulu, saya pergi belajar ulumul hadis. Memang takhusus saya hadis daripada zaman ijazah. Jadi saya ajak kawan, ajak pergi tengok kelas. Datang sehari, lepas tu tak pernah pergi. Minggu depan, ajak kawan lain pula. Dia datang sehari, dia tak pernah pergi. Lepas tu dia tak pergi. Antara reason yang saya tanya, kenapa tak nak datang dah? Dia kata sebab dia tak faham langsung apa syekh tu cakap. Bukan tak faham dari sudut bahasa Arab, tapi dia tak faham langsung apa yang sedang dibahaskan dalam kelas pengajian tersebut. Mengaji ulum hadis je, bukan tak pernah mengaji ulum hadis. Dia pernah mengaji ulum hadis zaman di SPM, tingkatan 4, tingkatan 5. Pernah mengaji ulum hadis zaman diploma. Kita orang budak-budak DQ dulu, ada ulum hadis, ada sebahagian ambil stamp pergi Mesir. Bukan tak pernah lalu, pernah lalu. Tetapi level penyampaian, level kitab menyebabkan pelajar dia tak boleh cannot go langsung. Sebenarnya saya nak minta mari duduk sini sikit boleh tak? Sebab saya semua kena paling like tu. Takut telling tekak. Sini sikit, tak apa, reti nak duduk jauh dah. Tolong ah. Sini sikit. Senang saya berfokus tengok depan. Biar saya boleh nampak orang. Sebab saya tak nampak orang tepi ni. Nak tengok akhwat pun jauh lah jauh. Takut sungguh sangat nampak. Dia duduk tepi ni sikit. Jazakumullah khairan. Jadi saya nak buat sesi ta'aruf sikit lah dengan audiens di depan saya ni. Semua pelajar diploma ke? Diploma? Diploma pengajian Islam umum. Tak ada pengkhususan syariah ke usuluddin, tak ada. Tak ada, semua umum pengajian Islam. Ulum hadis ada berapa kali dalam diploma ni? Ada berapa dipanggil apa berapa subjek? 1 ke 2 ke 3, ada 2. Ustaz yang sama mengajar, ustaz lain-lain. Sebelum ni belajar ulum hadis di SPM lah, tingkatan 4 tingkatan 5. Boleh A ke tak? Siapa boleh A SPM tu? Ni Quran Sunnah. Dia ada Quran Sunnah syariah lagi kan sekarang kan? Semua ambil Quran Sunnah syariah dulu. Dah? Okey, siapa sekolah agama dulu? Agama kerajaan SMKA. Angkat tangan tinggi, tak apa. Sebab tuan-tuan punya tafaul, dia akan membantu saya untuk conduct kelas. Siapa SMKA? Sekolah SMA, dia sekolah negeri pun dia panggil SMA kan? Izzuddin kalau budak-budak Perak, kalau belah-belah Selangor tu mungkin Hishamuddin Kampung Jawa, Mahat Muhammadi kalau Kelantan, geng-geng Mahat Johor kalau Johor. Siapa yang sekolah SMKA dengan sekolah agama? Tolong angkat tangan. Dia buat mengaji mana? Dari gua ke? Tolong angkat tangan. Hak lain-lain, hak ramai-ramai ni SPM biasa. Bahasa Arab belajar sebelum ni? Tak belajar bahasa Arab? Lepas tu diploma pengajian Islam. Syarat dia lagu mana tu? SPM. Dia ada bahasa Arab tak dalam SPM? Lepas tu kena belajar bahasa Arab sini. Okey. Nampak dah? Dia apa lagi
Okey. Baguslah. Saya dulu bang, masa saya tingkatan 1, 2, 3, saya ambil bahasa Arab komunikasi je pun di Kelantan. Bahasa Arab komunikasi tu pun pindah daripada kelas biasa pergi ke bahasa Arab komunikasi, kelas Arab sebab kawan. Kawan daripada darjah 1 sampai darjah 6, bila masuk sekolah menengah dia masuk kelas Arab, saya kelas biasa. Disebabkan oleh kawan, saya tukar masuk kelas bahasa Arab. Satu subjek je lah pun bahasa Arabnya. Tapi saya tak tahulah. Habbaballahu ilayya al-lughatal arabiyyah. Allah Ta'ala sukakan saya dengan bahasa Arab. Jadi saya rasa saya belajar okey lah, boleh lah bahasa Arab. Daripada tingkatan 1 dah hafal abun, umun, akhun, ukhtun, jaddun, jaddatun. Daripada tak tahu apa benda, naik tingkatan 2 sikit. Sampailah tingkatan 3 saya boleh buat karangan. Saya faham mubtada' khabar, saya faham sifah mausuf. Dan seingat saya masa saya nak periksa PMR tu, markah ujian bulanan ataupun semester, penggal 1, penggal 2, penggal 3, kebanyakan markah saya bahasa Arab 98, 99, 98, 99. Tapi dengan level masa tu lah, maksudnya 98, 99 masa tu. Tapi benda tu tak mustahil lah. Walaupun kita datang daripada satu aliran yang mana bukan asalnya bahasa Arab. Lepas tu saya pergi kisas. Saya pergi kisas tempat Ustaz Arif Amin tak? Saya pergi kisas, saya ambil kelas akaun. Antara sebab saya ambil kelas akaun ialah kerana di kisas ni dia ada satu sijil, dia panggil sijil SKK, sijil khas college. Sijil khas college ni macam SMU di Kelantan yang periksa masa tingkatan 4, tingkatan 5 tu. Yang mana ada lebih kurang 13-14 subjek, semuanya dalam bahasa Arab. Tapi pada waktu tersebut jiwa saya masih lagi nak belajar akaun. Sebab memang saya budak akaun, mak saya pun kerja sebagai accountant. Kira-kira biasanya manusia ni dia akan ikut kerja buat mak ayah dia sebab dia dah biasa dengan benda tu. Dan saya pun belajarlah bahasa Arab. Belajar bahasa Arab lebih kurang macam orang ramai-ramai, tapi saya rasa saya mula suka bahasa Arab. Bila saya mula suka bahasa Arab, masa tu saya kat kisas, bila saya nak balik Kelantan, kita orang kena naik kereta api daripada stesen Kuala Lumpur yang sebelah dengan KL Central tu kan. Dia kawasan Petaling Street apa semua tu ada lah. Orang panggil Mak Saleh datang, orang Arab kadang-kadang. Pantang kalau jumpa orang, mesti saya akan cuba untuk apply apa yang saya belajar walaupun sikit. Jangan malu. Pantang, mesti. Walaupun Assalamualaikum, kaifa haluka? Saya akan tanya dan bila dia jawab, saya rasa macam saya faham dan saya rasa sangat gembira. Jadi motivasi pula tak jadi ulun hadis dah. Segmen ni tak boleh ngaji ulun hadis lagi ni setahun ni. Jadi saya rasa gembira, saya rasa suka, saya rasa faham. Padahal keadaan macam tu bukan selalu berlaku pun. Mungkin 2 tahun, 2-3 kali je jumpa orang Arab. Saya ingat lagi masa saya dekat stesen kereta api tu, ada satu pasangan, kita nampak muka Mak Saleh ni, ingat semua orang cakap orang putih lah. So, tak adalah Assalamualaikum, kata macam, hi, how are you kan. Tapi Mak Saleh tu marah gila. Rupanya dia orang Perancis kot. Orang Perancis kan dia, berapa ratus tahun ni je pun, dia baru start elok dengan Britain. Kan dulu kan perang. Semua kawasan-kawasan tu, ada blok-blok kuasa. Kau ngaji sejarah ke tak? Ha? Tahu tak ni berlaku Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Ketiga? Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Blok-blok kuasa yang ada. So, walaupun European countries ni nama je Mak Saleh semua, Mak Saleh, tapi bahasa semua tak sama. British je, Britain je cakap orang putih. Ireland pun lepas kena jajah pun cakap orang putih sebelum tu, dia orang ada bahasa sendiri, Irish. Geng-geng Irish ni ada bahasa dia sendiri. Germany bahasa dia. Perancis ada bahasa dia. Orang Belanda ada bahasa dia. Saya yang bodoh masa tu, saya kata, hi, how are you? Angkat tangan. Suka tegur orang. Tapi kata, dia memang marah gila. Kata, kenapa makcik ni period ke apa? Rupa-rupanya saya rasa memang dia tak cakap orang putih. Memang dia tak suka kot cakap orang putih. Zaman tu lah, 20 tahun lepas. Sekarang, berbezalah keadaan. So what I'm trying to say is, minat saya kepada bahasa menyebabkan saya cuba untuk apply apa yang saya belajar.
Masa saya dekat kisah, tingkatan 4, tingkatan 5, kalau esok tu periksa bahasa Arab, 2-3 hari sebelum tu kita dah cakap Arab dengan kawan-kawan. Kalau esok tu periksa bahasa Arab, 2-3 hari tu, kita dah cakap Arab dengan kawan-kawan. Kalau esok tu periksa bahasa Inggeris, 2-3 hari sebelum tu, kita dah cakap bahasa Inggeris dengan kawan-kawan. Kalau saya esok periksa BM, kira malam tu boleh lompat pagar bahasa kita. Betul tak? Bukan nak kena study pun, paling tak pun baca majalah, surat khabar, dapat maklumat-maklumat tentang isu semasa, modal dalam karangan. Tapi alhamdulillah, daripada tak pandai bahasa Inggeris, menulis bahasa Inggeris, masa saya kat kisah dulu, bahasa Inggeris saya mula-mula masuk, tak adalah bodoh sangat. Tapi bila masuk kisah tu jadi bodoh bahasa Inggeris. Bukan jadi bodoh macam mana, jadi markah tu average 40, 45, 40, 45. Dan saya ada satu misi, iaitu untuk memelayukan semua cikgu orang putih. Sebab di kisah cikgu orang putih dia tidak akan cakap bahasa Melayu dengan student, walaupun di luar kelas, walaupun di luar kawasan sekolah. So nak tak say pun memang kena catch up orang putih. Ada je kawan-kawan yang datang daripada Kelantan, dah bila cikgu tanya where you going, dah I want to go to Keting. Ada Kelantan dekat sini. Kau Perak Melaka. Maksudnya nak tak nak dia kena, kalau saya sebut orang Perak, that particular student tu pernah bertanding pun dalam PRU yang lepas. Tapi tak apalah, kalau tuan-tuan tahu cari mana orang kisah tu. Saya dengar cerita ni kelakar rasanya. Sebab tapi cara dia guru-guru buat menyebabkan pelajar tu ada kemampuan. Dan saya rasa stres dengan bahasa Inggeris saya nak memelayukan cikgu-cikgu bahasa Inggeris. Saya akan cuba untuk cakap Melayu walaupun kena marah. Tapi last sekali saya kata, akulah yang akan jadi ruginya, bodohnya. Orang maju ke depan, tapi kita nak membelakangkan guru-guru supaya dia cakap Melayu daripada asasnya cakap orang putih. So alhamdulillah, dengan bahasa Inggeris saya yang tak seberapa, 40, 45, naik sikit, naik. Result SPM saya keluar. Keluar result SPM, tak banyak pun saya dapat. Saya ambil 11 subjek saya dapat 11 1A. Dan keluar paper pun tahun 2002. Kalau tuan-tuan cari paper utusan tahun 2002, awal bulan Mac kot, adalah gambar saya dalam tu. Maksudnya, kita ni boleh berubah sebenarnya. Yang paling penting kita nak ataupun tidak. Dan memang saya sangat gila bahasa. Kalau orang tanya saya berapa bahasa saya sedang belajar, saya sedang belajar 7 bahasa sekarang. Tuan-tuan percaya tak percaya tu lain cerita. Tapi benda tu saya belajar daripada YouTube, kos-kos yang free dalam internet. Bahasa Melayu tu saya belajarlah. Walaupun tak pandai cakap Melayu, saya boleh kecek Kelantan je. Yang kedua bahasa Inggeris. Sampai kepada satu peringkat, saya banyak jadi imam di luar negara untuk tarawih. Berkali-kali, seriously berkali-kali, di Australia sekali, di Ireland 3 kali, di Jepun 2 kali, dan some other places. Dan kebanyakan di situ dia berhajat kepada imam yang mana boleh bercakap orang putih untuk tazkirah dan seumpamanya. So saya fikir daripada zaman saya tingkatan 3, 4, 5 yang bahasa Inggeris 40, 45, 40, 45, saya tak sangka, alhamdulillah, boleh bercakap orang putih, boleh buat karangan, boleh bersembang, boleh terjemah dan seumpamanya. Saya periksa IELTS. Tahu kan IELTS? Iaitu International English Test untuk keluar negara dan seumpamanya. Out of 9 band, saya dapat band 7. Which is, saya rasa saya impressive lah dengan keputusan saya. Bukan kita nak brag, kita nak cerita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah sebut dalam Quran, nikmat yang Allah bagi, kalau niatnya adalah bukan untuk berbangga diri, okey, kita cerita. So, saya balik daripada Mesir, saya masuk UIA nak buat master, dia kena periksa bahasa Inggeris juga. Dia nak band 6. Sekali exam saya lulus band 6. Tak perlu untuk saya masuk kelas pemulihan bahasa untuk 1 sem ataupun 2 sem. Ada kawan-kawan kita yang datang daripada negara luar, Bangladesh ke, daripada Arab ke, biasanya dia orang akan masuk selpad. Budak-budak UIA panggil selbad. Sebab apa? Sebab kena duduk situ 1 sem, 2 sem
untuk belajar bahasa Inggeris saja tiap-tiap hari macam budak sekolah. So alhamdulillah. Jadi benda tu tak pelik tuan-tuan. Belajar sendiri. Saya tak suka tengok cerita orang putih. Wallahi wa billahi wa tallahi. Memang saya tak suka tengok cerita orang putih daripada dulu sampai sekarang. Lagu orang putih pun wallahi wa billahi wa tallahi saya tak suka. Tapi saya suka baca novel orang putih. Kalau tuan-tuan pergi rumah saya, ada bahagian rak yang mana novel saja. Twilight, 4 novel tu ada. 50 Shades of Grey ada kat rumah saya. Cuma Harry Potter saya tak baca. Tak tahu kenapa. Tapi daripada tuan-tuan gelak tu mesti tahu 50 Shades of Grey tu novel apa. Pasal vampire. Jadi saya suka baca. Sebab saya rasa dengan cara tu saya boleh perbaharui ataupun improve bahasa saya. Tapi saya tak suka tengok cerita. Cerita orang putih saya tak suka. So alhamdulillah bahasa Inggeris saya sampai sekarang. Saya pergi South Africa 2 tahun. Dalam environment bahasa Inggeris. Belajar di sana. Dapat. So tuan-tuan, bahasa Urdu. Bolehlah setakat nak beli-beli air teh. Nak cakap dengan dengan Pakistan jual kapek nak dapat murah. Bolehlah setakat nak bergaduh dengan Pakistan, Indian yang bekerja di Arab, di Mekah, di Madinah tu boleh. Tapi saya belajar sendiri je. Bermula daripada minat cerita Hindustan, daripada sekolah rendah, membesar dengan Hindustan, Jumaat TV2, Sabtu TV3, Ahad and TV7. Jadi minat, terlibat dengan tabligh. Kita tengok ustaz-ustaz yang mana boleh bercakap Urdu, rujukan mereka dalam bahasa Urdu, terjemah bayan ataupun tazkirah daripada bahasa Urdu ke bahasa Melayu. So kita duduk dalam environment macam tu, kita jadi rasa macam semangat. Saya pun belilah buku belajar Urdu dalam masa 2 bulan di Seri Petaling, markas tabligh besar Seri Petaling. Lepas tu lama-lama saya beli satu buku Teach Yourself Urdu. Harga dia RM149 lebih kurang gitu lah masa tu. Tahun 2006. Adik saya masa dia pergi Kinokuniya dengan saya, dia kata, "Ya Allah, mahalnya." Student kan, 150. Mahal kot untuk beli buku. Tapi masa tu top up RM60 tau. Maxis. The cheapest top up ever tahun 2003-2004. RM60. Terpaksa berhutang dengan duit mak. Terpaksa berhutang dengan mak nak top up. Tapi dia valid 3 bulan. Tapi beli buku 150 dia rasa mahal. Lepas tu, masa tu Nokia 3310 tu, RM600-700. Lepas tu lama-lama top up makin murah, orang tak rasa apa. Tapi zaman kami, dengan RM150 beli buku, kita orang boleh survive 9 bulan top up. Zaman tu adik saya kata, mahalnya. Dia kata tak apa. Manfaat daripada buku ni, RM150 yang saya beli ni, saya akan dapat guna sampai bila-bila dalam kehidupan saya. So sekarang almost dalam 2006, 2016, 2018, dah lebih kurang 12 tahun. Dengan bahasa Urdu saya, alhamdulillah banyak benda saya guna. Terutamanya untuk akademik lah. Masa saya ke Jepun, 2014, saya terawih di sana, ada jemaah tabligh datang. Jemaah tabligh, dia, iyalah orang India, Pakistan kan. Walaupun duduk Jepun, dia tak boleh cakap Jepun macam student-student ni. Dan dia orang pun tak boleh cakap orang putih. So bila dia orang pergi masjid, dia orang akan banyak cakap dalam bahasa Urdu. Orang faham tak faham, nak buat macam mana tu, dia tak kisah. Tapi saya alhamdulillah, bila saya ada situ jadi imam sebulan, bila dia orang cakap bayan dalam bahasa Urdu, saya akan terjemah dalam bahasa Inggeris. Daripada hasil belajar sendiri, cuba cakap dengan ustaz-ustaz yang belajar di India, Pakistan dan seumpamanya. Berapa? 3 tak? Panjang lagi cerita ni. Bahasa Urdu ni saya diselamatkan di seluruh dunia dengan bahasa Urdu ni. Saya pergi Mekah tahun 2006, Madinah, untuk temuduga masuk Universiti Islam Madinah. Walaupun saya tak lulus lah temuduga tu, tak ada rezeki. Kita orang pergi ke universiti naik taksi. Senanglah daripada Haram, Mekah, Madinah. Kita nak pergi universiti, kita kata Jamiah Islamiyah. Kita masa tu belajar bahasa Arab Fusha, bahasa Arab standard, bukan bahasa Arab kampung. Tak ada lah kata ruh ke apa, tak ada. Azhab, uridu an azhaba ilal jami'atil islamiyah. Sebiji macam, pada saya macam orang bodoh lah. Tapi
Itulah Arab standard. So taksi tu boleh faham lah. Bila balik daripada universiti, tak ada taksi, tak jumpa taksi. So tunggu, ada satu van roti dengan van susu. Tak tahulah macam mana dia kesian kat kami. Dia berhenti, dia tanya nak pergi mana. Dia cakap Arab pun saya tak faham. Saya cakap Arab pun dia tak faham. Budak-budak Madinah dia panggil bahasa Sadik. Geng-geng Bangla, Pakistan, geng-geng Bangladesh, India, Pakistan ni, dia panggil bahasa Sadik. Dia tahu 20 perkataan je, dia akan pusinglah 20 tu sampai dia menang. Last kali dia akan tanya, Mafi Malum Arabi? Kepala dia mesti geleng. Mafi Malum Arabi? Tak faham bahasa Arab ke? Kita dalam hati kita mengaji bahasa Arab 20 tahun, 20 lebih tahun. Tapi dia cakap dengan satu bahasa yang mana kita tak faham, dia pun tak faham kalau kita cakap. Last sekali, naik kereta dia tak tahu nak hantar saya ke mana. Saya kata, tengok muka dia ni macam hitam, semacam je ni. Mesti daripada belah-belah India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Saya tanya, Urdu jantai? Tahu bahasa Urdu ke? Dia pun, dia start giling. Tahu jumpa gu dalam aku. Dia kata, Urdu jantung. Kajar mewajarau. Jadi boleh cakap. Selamat disampaikan kami ke Haram Madinah. Dengan bahasa Urdu. Saya sesat di Paris, cari masjid tak jumpa, dengan bahasa Urdu. Saya sesat, bukanlah sesat, cari masjid di Austria. Yang selamatkan kami, bawa kedai makan halal dan seumpamanya, orang Pakistan yang cakap Urdu. So tuan-tuan, belajar bahasa ni bukan satu benda yang merugikan tuan-tuan lah. Waktu bahasa dunia tak ada kaitan dengan agama kita, Quran, Sunnah. Tapi antara benda yang kuat menyebabkan saya nak belajar bahasa Urdu ialah Allahumma salli ala Muhammad, kerana banyak kitab yang ditulis dalam bahasa Urdu, dalam pengajian hadis dan juga dalam pengajian tafsir, fiqh dan seumpamanya. Sangat banyak. Sebab tu saya kata orang yang mana mengaji pengajian Islam, walaupun formal pengajian Islam, boleh baca Arab, tapi kalau dia tidak boleh berbahasa Urdu, masih banyak lagi khazanah-khazanah ilmu yang mana dia tak boleh teroka. So sampai sekarang, saya masih lagi, tapi tak adalah bersungguh sangat, tapi paling kurang pun setahun tu, dalam masa 6 bulan sekali, saya akan tengok cerita Hindustan tanpa sub. Tapi kebanyakan cerita yang saya tengok ialah cerita yang saya tengok 10 tahun, 20 tahun lepas lah. Dia apa cerita Man, ataupun cerita Kabi Kushi Kabi Ram. Maksudnya 6 bulan sekali tu akan ada, saya akan tengok tanpa sub untuk orang kata recall balik bahasa. Tak apa dah, ayat aku YouTube dia kata ustaz tu tengok cerita, pergi mu tengok cerita kau. Jadi tuan-tuan, tu bahasa Urdu. Bahasa apa lagi yang saya belajar? Saya malah bukan nak brag, saya nak bagi motivasi pada tuan-tuan. Walaupun sendiri kita boleh. Dulu tuan-tuan kena keluarkan duit belajar. Sekarang free je. Boleh orang panggil apa, godak dalam internet tu. Apa yang free? Dia kata trial 7 hari. Belajar yang trial ni. Habis trial tu cari yang lain pula. Sekarang saya belajar bahasa Mandarin. Kenapa saya belajar bahasa Mandarin? Sekarang saya belajar di Jordan. Dia ada satu kedai tu, kedai Cina. Pakcik tu, dia orang Cina, pernah belajar di UIA. So dia buka kedai situ. Kalau hari malam-malam masak, kita orang pergi makan situ. Tapi tak tahulah, selepas tahun lebih saya pergi makan kedai tu, saya rasa macam bodoh lah aku. Tak ada sepatah pun benda yang dia orang cakap aku faham. Dan ada dia punya pekerja-pekerja tukang masak yang mana tak reti Arab langsung. Memang datang duduk dalam dapur tu je. Dapur rumah. Jadi kadang-kadang kita nak minta telur yang easy, yang simple, build. Hak tu dia tak tahu. Sebut nombor pun tergagap-gagap. So, saya kata, setahun lebih dah orang makan sini. Bila setahun lebih makan sini, terti bahasa Mandarin. Jadi, lah kali, saya cari dalam internet, saya jumpa beberapa portal ataupun beberapa web yang mana kira free lah. Free mula-mula. Tapi bila kita rasa sedap cara dia ngajar, walaupun cikgu tu tak tutup aurat, seksi, tapi tak apalah dia ngajar sedap, belilah sikit. Habislah duit juga. Tapi
seumur hidup RM400 saya bayar ikut level. So alhamdulillah, masa saya pergi Shanghai hari tu, dapatlah juga praktis sekurang-kurangnya benda-benda yang simple, makan minum. Tetapi kita punya ni panjang lagi ke depan. Bahasa ni sebagai medium agama, medium dakwah dan seumpamanya. Berapa dah? Pak, hak ni kalau saya sebut ni mesti tuan-tuan bahasa pelik. Kenapa saya belajar bahasa ni? Teka bahasa apa? Bahasa Korea. Tengok ramai ada suka. Bagaimana saya boleh belajar bahasa Korea? Saya rasa saya belajar bahasa Korea almost 6 tahun dah sekarang. Saya boleh membaca, bolehlah faham, bolehlah cakap, bolehlah slow-slow. 6 tahun almost, dan kebanyakan buku saya beli online dan dia akan hantar ke Malaysia. Daripada 10 level dalam keadaan tidaklah bersungguh sangat, saya dah masuk level ke-5, nak masuk level ke-6 dah sekarang. Kenapa bahasa Korea? Satu ketika masa saya pergi Turki, masa tu kan orang kata gila-gila, Running Man lah, benda-benda ni, semua benda ni. Masa tu saya duduk Mesir, budak-budak duduk gelak ki dalam bilik, kata menatang apa ni. Tapi kita tak pernah terjebak dengan benda-benda Running Man ke apa tu. Masa tu lah, balik Malaysia terjebak juga. Jadi tahulah beberapa perkataan. So satu ketika kita orang duduk di hostel di Turki, Korean hostel, tempat yang paling murah, RM10, RM20 satu malam gitulah. Jadi duduk dalam hostel ni ada 20 katil, 30 katil. Saya nak semayang. Jadi dekat dengan kawasan saya nak semayang tu ada katil orang lain. Kemudian lepas habis semayang, saya nak ucap pada dia terima kasih. Sepatutnya saya sebut komawoyo ataupun kamsahamnida. Tapi saya sebut satu benda yang lain. Saya sebut annyeonghaseyo, which is hello. Dan saya rasa bila saya balik tu, saya rasa macam bodoh gila aku. Benda yang simple pun boleh salah. Dan saya ni jadi suka challenge diri. Wallahu syahidun ala ma aqul. Allah Subhanahu wa taala saksi terhadap apa yang saya cakap. Saya balik, nak balik Mesir, tapi saya balik ke Jordan dulu. Dan saya telah beli buku Teach Yourself Korean melalui eBay ataupun Amazon untuk dihantar ke Jordan. Dan starting daripada that particular point, saya mula belajar. Belajar. Benda bersifat kadang-kadang challenge je pun. Tak tahu sebab apa pun. Berlaku kesilapan sikit dan kita challenge diri kita. Sampai sekarang. Dan biasanya kalau saya travel, antara buku saya bawa, buku Korea, buku latihan. Berapa dah? 4, 5 termasuk bahasa Melayu. Sekarang saya sedang belajar bahasa Parsi. Sebab Parsi, Urdu, dia ada kaitan. Bahasa Parsi ni, satu sebab kita nak tahu turath orang Syiah tu sendiri dalam bahasa mereka. Dulu masa saya duduk buat master di UAE, saya pernah telefon kedutaan Iran. Saya nak minta beasiswa dia orang nak pergi ngaji di Iran. Wallahu syahidun ala ma aqul. Allah saksi apa yang saya cakap. Saya telefon kedutaan. Dia ada bagi Mustafa apa tah universiti apa tah dekat Baghdad. Tak tahulah macam mana saya boleh jumpa website tu. Dia bagi beasiswa. Saya telefon kedutaan, pening kedutaan tu. Macam mana orang Malaysia nak pergi? Dia ahlan wa sahlan je pun kalau kita nak pergi. Sebab masa tu susah nak cari beasiswa, nak belajar kat luar negara. Tapi kata tak apalah, takiyah dulu, pakai serban hitam ke serban putih ke, dak madat yang ali ke. Lepas tu alhamdulillah Allah selamatkan. Tapi still keperluan untuk membaca turath Syiah melalui bahasa asal mereka merupakan satu benda yang penting. Sem depan saya ada satu subjek. Sekarang saya belajar di Jordan. Ulumul hadis ladal firaqil islamiyah. Ulum hadis di sisi mazhab-mazhab yang besar dalam Islam. Saya pergi ke Oman, saya pernah tengok buku-buku berkaitan dengan hadis, tapi tak apa dalam bahasa Arab. Tapi kalau Syiah dalam bahasa Parsi, takkan kita nak baca. Dia takkan tulis mudah-mudahan dalam bahasa Arab orang Syiah ni. So tuan-tuan, benda ni menyebabkan kita rasa macam penting nak belajar. Tapi benda ni berhajat kepada diri kita sendirilah. So, saya bukan nak cerita saya belajar banyak bahasa. Tak fluent pun banyaknya. Tapi kalau setakat nak pergi beli makanan, nak naik transport,
nak tanya arah, nak minta kurang. For the time being, boleh lah. So, apa saya nak ayat? Walaupun tuan-tuan bukan daripada asas bahasa Arab, jangan sekali-kali putus asa. Saya pernah ingat satu artikel Ustaz Rizal Abdul Jamil, hafizahullah, dahulu dia cerita bagaimana orang-orang daripada belah Tantan, Cina dan seumpamanya bila pergi belajar di negara Arab, dia orang boleh dapat bahasa cepat berbanding dengan orang Melayu. Tak tahulah dia orang ni cerdik ke, bersungguh ke. Nak kata kita tak cerdik, mustahil. Kita cerdik juga. Antara top scorer di universiti-universiti dalam ataupun luar negara. Di Madinah, kalau tuan-tuan tanya, mungkin top scorer dia orang Melayu. Setengah-setengah tempat. Di Jordan, di Mesir, di South Africa, ke mana-mana, India, Pakistan, ustaz-ustaz kita top scorer. Maksudnya orang Melayu ni bukan orang yang bodoh, orang cerdik. Tetapi kenapa banyak benda tak jadi dengan orang Melayu ni? Wallahualam, saya rasa himmah, kesungguhan tak ada. Ataupun salah cara belajar. Ustaz Rizal tulis, ada budak Cina tu, dia tulis perkataan-perkataan ni atas ni. Supaya apa? Supaya dia kena ingat semua maksud perkataan tu sebelum dia nak ambil wuduk waktu zuhur nanti. Tak? Kesungguhan. Dan tuan-tuan kena baca cerita ni. Bukan baca, kena faham cerita ni dengan konteks zaman dulu lah. Zaman tahun 90 lebih, tak ada iPad, tak ada phone, smartphone, tak ada benda-benda macam tu. Sebab kita sekarang semua benda apps. Lepas tu apps tu berulat, berhabuk dalam tu, kamus tu 10 kamus dalam smartphone. Tapi kalau dia buka Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr, apa lagi Insta, apa lagi WeChat. WeChat saya dah uninstall dulu. Masa saya pergi Shanghai tu semua benda tak boleh tengok. Sebab dia firewall, dia sekat, dia block. Saya tak tahu pula VPN tu kena download siap-siap daripada Malaysia sebelum masuk. Jadi WeChat je dia orang boleh guna. Tak apa. So kau jadi manusia 7 hari 8 hari. Tak adalah tengok ni sangat. So saya nak bagi tahu pada tuan-tuan bahawasanya jangan sekali-kali putus asa. Banyak sangat cara yang Allah mudahkan pada kita. Ustaz kita kata, daripada Afghan, ustaz kita masa kita kenal di Mesir dulu, dia kata, ilmu ni dia datang ke depan pintu kita dah sekarang. Tapi kita tidak mahu buka pintu tersebut. Kita tak mahu buka pintu tersebut. Internet lah maksudnya. Dalam tu segala benda ada. Saya tengok kawan-kawan yang tak belajar di Arab, tak belajar di Mekah, Madinah, tak belajar di Jordan, tak belajar di Mesir. Tetapi sebahagian tak besar, kecil daripada mereka, kerana kesungguhan mereka, minat mereka, usaha mereka, mereka lebih power berbanding dengan orang yang mana pernah menjejakkan kaki ke tanah Arab. Mereka ikut durus, pengajian-pengajian yang mana direkod, yang diletak di dalam YouTube dan seumpamanya. Macam-macam benda tuan-tuan. Sekarang kita sahaja nak ataupun tidak. So, tidak pandai bahasa Arab, ataupun tidak pernah lahir daripada satu latar belakang pendidikan khusus bahasa Arab, itu bukan penghalang sebenarnya. InsyaAllah, boleh tak? Boleh InsyaAllah. Kalau tuan-tuan tengok scholars yang besar-besar dalam dunia hari ni, yang daripada non Arab lah, daripada UK ke, daripada US ke, daripada mana ke, yang mana fluent bahasa Arab, Mufti Meng. Kalau kita tengok, bukan asal negara Arab. Walaupun dia pernah belajar di Madinah. Lepas tu, tapi dia punya bahasa Arab, Masya Allah, fluent gila. Saya pernah check up dengan dia, depan-depan, untuk tempoh setengah jam. Berdua sahaja. Tapi Masya Allah, boleh. Bukan tak boleh. Orang lain ramai boleh. Ramai lah. Kalau tuan-tuan pernah dengar pasal Nu'man Ali Khan, tak bagaimana dia belajar bahasa Arab dan seumpamanya, orang lain boleh. Kenapa kita tak boleh? Unless, kalau kita tak mahu. Kalau kita tak mahu, tak boleh nak buat apa dah tuan-tuan. Sebab tu, antara pepatah yang saya pernah dengar masa saya tingkatan 3 dulu, cikgu kita kata, I can lead the horse to the water. Kita boleh bawa kuda tu untuk pergi ke pinggir sungai, ke tasik untuk minum. But I can't force him to drink. Saya tidak boleh paksa dia untuk minum. Kita boleh tunjuk cara, kita boleh bagi nasihat, kita boleh bagi motivasi, tetapi orang tu dia nak berubah ataupun tidak, itu terpulang pada diri dia sendiri. Tuan-tuan, kalaulah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita sekarang, kita tidak guna, kita tidak maju, kita tidak guna untuk maju dalam bidang kita, kita akan jadi orang yang mana
bukanlah kata tak ada nilai. Ada nilai. Kita still manusia, masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan ijazah, bukan dengan master, bukan dengan PhD. Tetapi kita akan lalui proses struggle yang gila-gila dalam dunia hari ini. Dunia hari ini dunia gila-gila, tuan-tuan. Hari ni orang ada PhD banyak. Bukan 1, 2, 3, 4 pun ada orang ada PhD. Bukan 1 PhD, 2, 3 PhD. Nak jadi lecturer universiti, mana ada kekosongan? Nak jadi cikgu sekolah pun bukan ada tempat. Lagilah orang macam kita yang mana berada dalam satu bidang pengajian Islam yang tak glamour, bukan bidang profesional. Kalau kita tidak usaha untuk majukan diri kita, kita akan struggle gila-gila dalam kehidupan kita. Untuk sebuah kehidupan. Nak bayar bil, nak sewa rumah, nikah kahwin dan seumpamanya. Struggle je, Tuhan je tahu. Tuan-tuan mungkin tak rasa sekarang. Tapi kami yang dah umur 30 lebih ni, tahulah bagaimana untuk teruskan kehidupan. Bangun kerja, bangun pagi, pergi kerja adalah untuk terus hidup. Bukan sebab nak duit sangat pun. Adalah untuk terus hidup. Kalau tuan-tuan tak kerja, tak ada tempat tinggal. Kecuali mak ayah tuan-tuan bersedia menerima tuan-tuan sampai tua duduk dalam rumah. Tak kerja, tak ada duit, tuan-tuan tak boleh makan. Secara umumnya. Jadi, orang hari ini, dia bangun pagi adalah untuk struggle terus hidup. Dapat tempat tinggal, makan. Bayar kereta sebab nak pergi kerja. Kalau dia tak pergi kerja, tak perlu ada kereta. Tapi kalau dia tak pergi kerja, dia tak ada rumah untuk dia duduk, dia tak ada makanan. So, struggle yang sangat besar, tuan-tuan. Jadi, kalau kita tidak maju dalam kehidupan kita, yang berhormat Menteri Pendidikan kita sekarang, masa Ustaz Mazli pergi ke Mu'tah, ada conference budak-budak Jordan dulu lah, tahun 2010 ke 2011 gitu lah. Dia kata sekarang Inggeris dengan bahasa Arab ni bukan bahasa pilihan dah. Either one kita kena tahu. Tak, memang kita kena tahu. Kita kena cari bahasa lain pula dah dalam kehidupan kita untuk kita maju ke hadapan. Hari tu kita orang ada program di Jordan pasal Prisma, dia panggil program Prisma, bagaimana tok kejaya, bagaimana kita untuk bila habis belajar ni kita dapat hidup dalam masyarakat. Kita dapat hidup dalam masyarakat. Antara benda yang diorang sebut soft skill, macam bahasa dan seumpamanya. Komputer, banyak benda. Sebab sekarang ni adalah struggle untuk terus hidup di muka bumi ni. Sebab tu tuan-tuan, di negara-negara maju macam di Korea, di Jepun, keadaan depression sangat tinggi. Bunuh diri tu benda biasa, dan benda tu pun dah mula berlaku dalam Malaysia. Dulu 10 tahun, 20 tahun lepas jarang nak dengar orang bunuh diri terjun Jambatan Pulau Pinang. Betul kan? Ada kan? Tapi tak tahulah sebab apa. Tapi zaman saya SPM sebab tak dapat result yang cantik, ada orang nak bunuh diri ke, memang mati kot. Tapi kebanyakan ni berlaku di kalangan non-Muslim yang mana tidak beriman dengan Allah, hari kiamat, hari pembalasan semula, besarnya dosa bunuh diri. Tetapi nowadays kita dengar benda tu di kalangan orang Islam sendiri. Kita dengar benda tu di kalangan orang Islam. Kadar depression yang kuat, tuan-tuan, dalam dunia hari ni. Tak payah cerita yang pasal mak, ayah dibiarkan, dibuang di sana sini, dihantar ke rumah orang tua. Sebab apa? Mereka sendiri tak mampu untuk tanggung diri sendiri, apatah lagi nak tanggung mak ayah, nak tanggung adik-beradik. So tuan-tuan, mungkin tuan-tuan rasa boringnya datang nak cakap pasal ulum hadis, tetapi sekarang dah jadi macam satu ceramah motivasi pula. Tetapi hakikat dia gitu lah. Supaya tuan-tuan sedar, kehidupan tuan-tuan, kehidupan saya sendiri bukan satu kehidupan yang mudah. Saya ada kenal kawan-kawan yang mengaji Mesir habis, balik buat masters UIA, struggle kena buat kereta sewa, bawa Grab dan seumpamanya. Sampai kan saya tengok satu orang tu, dia ajak saya teman dia, sebab kereta yang dia sewakan rosak bateri. Dia dengan jubah dia apa semualah, baru lepas sembahyang maghrib. Kita orang pergi, ya Allah, orang Kelantan kata peluh-pelah. Tahu dah peluh-pelah ni? Berpeluh macam mandi hujan, baru lepas jogging di gym ke sejam 2 jam. Untuk apa? Untuk tukar bateri. Dia tak dapat apa-apa pun daripada tukar bateri tu. Kereta dia akan dapat tu je lah, yang sewa 100 hari tu lah, dengan maintenance-nya, dengan itunya, dengan ininya. Orang ada master holder, tapi sekarang Allah SWT mudahkanlah urusan dia, dah jadi pensyarah universiti. Tetapi bukan semudah itu dunia hari ini. Islamic studies
berapa puluh ribu orang belajar Islamic Studies di Malaysia. UIA, UKM, UM, Kias Kelantan, USAS. Luar negara tak ada cerita. Di Mesir budak kita saja ada dalam 15,000 orang. Budak kita saja. Walaupun sebahagian besarnya, separuh-separuh lah, medik dengan pengajian Islam. Di Madinahnya ratus-ratus orang. Di Jordannya ribu orang. Kalau semua balik dengan result yang biasa-biasa, tidak ada kemampuan, bahasa Inggeris tak tahu ke mana, Arab tak tahu ke mana, do you think that university ataupun sekolah will offer us kerja? No. Sekarang saya kena cakap dengan tuan-tuan ni dari sudut dunia, bukan dari sudut akhirat. Sudut akhirat ni tuan-tuan kena ada yakin yang lain, yakin yang tinggi bahawa Allah tidak akan sia-siakan orang belajar agama. Hak tu cerita lain. Tapi dengan tuan-tuan yang belajar di universiti ni, kita kena cakap dari sudut dunia. Kalau kita tak sacrifice kehidupan kita sekarang, kalau kita tidak berkorban sekarang, but it doesn't mean that you can't enjoy your life at all. Sebahagian orang memang gila-gila dipaksa oleh mak ayah untuk belajar. Supaya apa? Supaya anak dia tidak keciciran. Satu ketika saya pergi di Mid Valley, baru 2-3 hari lepas, saya pergi Mid Valley, pergi cari buku, baca benda, saya nak baca benda. Ada satu keluarga Cina. Masya Allah, keluarga yang baik. Ada 2-3 orang anak. Dia kata apa? Kat anak dia, why you stop reading books? Kenapa? Dia kata anak dia umur 4 tahun, 5 tahun gitu lah lebih kurang. Why you stop reading books? Kenapa tak baca buku lah ni? Tapi dia tak tengking lah. Kita umur 4 tahun, 5 tahun, ikat kepil lah baru. Tahu kepil lah. Cari ni, anak berudu, jadi katok lah sekali tu. Nak jadi saintis kan, buah dalam botol, tengok jadi katok. Masa kecil comel lah, bila besar tengok jadi katok. Hak tu je kita dulu. Tapi bangsa lain, orang lain, why stop reading book? Tapi dia tak tengking anak dia. Dan dia bawa pun ke satu tempat, kedai buku, yang mana dalam tu ada Starbucks dan seumpamanya. Dia bagi air untuk anak dia, dia bagi cookies, whatever untuk anak dia. Jadi, tapi soalan dia, why stop reading books? Dengan cara, sebab dia tahu kehidupan dunia hari ini bukan satu benda yang mudah. Seriously bukan satu benda yang mudah. Baiklah tuan-tuan, itulah cerita saya. Lepas tu kita nak ngaji ulang hadis lagu mana ni? Faham? Baca ni. Baca ni faham tak? Sikit-sikit. Kan nak ayat Sebelum tu kita kena ittifaq dulu apa yang kita nak buat. Supaya datang ni dia tidak memuaskan hati saya je, supaya dia memuaskan hati kita semua. Tuan-tuan, kitab yang berada di tangan tuan-tuan ni merupakan satu ringkasan kepada satu kitab. Yang mana kitab tu adalah ringkasan kepada satu kitab yang lain. Kitab induk yang dinamakan sebagai Muqaddimah Ibn Salah. Hak ni saya tak masuk Muqaddimah lagi ni. Kita just nak ittifaq apa yang kita perlu buat. Kitab induk Muqaddimah Ibn Salah yang ditulis oleh Ibn Salah. Siapa nama dia? Uthman Ash-Shahrazuri ke Abu Uthman? Uthman Ash-Shahrazuri, satu ulama besar mazhab Syafi'i, pakar dalam fiqh, hadis dan seumpamanya, meninggal tahun 634 ataupun 43 Hijrah. Saya confused. 634 ataupun 643 Hijrah. Ibn Salah. Itu kitab dia yang dikenali sebagai Muqaddimah Ibn Salah. Walaupun nama asal kitab ialah Ma'rifah Ulumil Hadis. Ada setengah tulis dalam setengah edisi kata Ma'rifah Anwa' Ulumil Hadis. Tetapi masyhur dengan Muqaddimah Ibn Salah. Ada beberapa cetakan. Antara cetakan yang awal yang saya ada ialah cetakan edisi Dr. Syekh Nuruddin Ittar hafizahullah daripada Syria, guru kami ketika mana dia turun ke Mesir dulu. PhD dia Azhar, tapi dia duduk Syria. Dia hujung-hujung zaman saya duduk Mesir tu, dia pernah turun ke Mesir dan mengajar beberapa kitab lah, ulum hadis, usul tafsir dan seumpamanya. Dan saya sempat sebahagian berkaitan dengan hadis. Itu satu edisi. Edisi kedua yang saya ada ialah
tahqiq Dr. Mahir Yasin Al-Fahal, edisi Darul Kutub Al-Ilmiyah. Hak ni lah dua yang masyhur, Muqaddimah Ibn Salah. Dan Muqaddimah Ibn Salah ni asalnya dah apa tuan-tuan? Ibn Salah apabila dia telah diberi tanggungjawab untuk mengajar di Madrasah Ashrafiyah di Dimashq, Madrasah Ashrafiyah, dia telah diberikan tanggungjawab untuk mengajar ulumul hadis. Kurun ke-7, kurun ke-5, bukan, kurun ke-6 dan awal-awal kurun ke-7 ataupun separuh kurun ke-7 Hijrah. Jadi sebelum zaman dia, kitab kebanyakannya adalah secara bersanad. Untuk sampai kepada poin, contoh kita kata hadis hasan ialah sekian. Benda itu diriwayatkan secara bersanad. Qala fulan, maksudnya guru aku riwayatkan daripada guru dia, guru dia riwayatkan daripada guru dia, dia riwayatkan daripada guru dia, riwayatkan daripada guru dia, sampai kepada Imam Ahmad sebagai contoh, meninggal tahun 241 Hijrah. Dia kata apa? Al-munkar abadan munkar. Hadis munkar sampai bila-bila munkar. Hanya untuk 3 patah perkataan tu, benda diriwayatkan berbaris-baris sanad dia saja. So benda tu tidak sesuai untuk pelajar generasi baru. Jadi dia terpaksa buat satu buku lain. Jadi Ibn Salah rahmatullah alaih, dia telah kumpul kebanyakan maklumat daripada kitab-kitab ulumul hadis, kitab-kitab hadis dan seumpamanya yang sebelum-sebelum ni. Just imagine, ulumul hadis antara yang paling awal ditulis oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih, meninggal tahun 204 Hijrah, di dalam kitab dia Ar-Risalah. Ar-Risalah ni dia memang masyhur dengan kitab usul fiqh, tetapi dalam tu ada perbahasan ulumul hadis dan seumpamanya. Abu Bakar Al-Humaidi, anak murid kepada Imam Syafi'i rahmatullah alaih, guru kepada Imam Bukhari rahmatullah alaih. Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi, meninggal tahun 219 Hijrah. Dia ada kitab dalam ulumul hadis, walaupun tidaklah sempurna sebagaimana yang hari ini. Dan kebanyakan isi kandungan daripada kitab tersebut telah disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab ulum hadis Al-Kifayah, meninggal 463 Hijrah. So tuan-tuan, kitab banyak. Bila kitab banyak, bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi meninggal 463 Hijrah, boleh dikatakan setiap setiap jenis hadis yang dibahaskan, dia akan ada kitab dia yang tersendiri. So sekarang ni ada berapa naw? Ada 65 naw. Sebagaimana yang asal oleh Ibn Salah ada 65 naw. Jadi secara mudah kita kata, paling kuranglah Khatib Baghdadi dia akan ada mungkin 30-40 kitab khusus untuk bagi setiap tajuk. Sebagaimana dunia hari ni, kalau kita kata tesis master PhD kan, untuk tajuk majhul, perawi yang mana tidak dikenali siapa dia, lahir bila, daripada negara mana, majhul, hak tu pun orang tulis mungkin sampai 10-20 tesis. So Khatib Baghdadi pun buat benda macam tu zaman dulu. Bila Ibn Salah dia nak mengajar, takkan dia nak guna semua kitab-kitab ni? Tak sesuai untuk generasi baru. Jadi dia telah kumpulkan maklumat. Biasalah kalau orang mengajar tak ada buku muqarrar akademik kan, ustaz dia akan cari maklumat, dia buat muzakirat, betul tak? Lama-lama benda tu akan jadi warisan. 10 tahun, mungkin lama-lama ustaz tengok muzakirat duduk di tangan pelajar, batch demi batch, tak apalah, kumpul balik, tulis balik, baru jadi buku. So Ibn Salah macam tu juga. Dia buat tahdir, kita panggil tahdir, dia buat kajian, dia buat mutalaah. So esok dia sampaikan pada pelajar dia, dan pelajar dia tulis. Mungkin 2-3 hari lepas tu, lepas tahdir untuk tajuk baru, dia sampaikan pada pelajar dia. 2-3 hari lepas tu, tahdir tajuk baru, dia sampaikan pada pelajar dia. Sebab tu kalau kita tengok Muqaddimah Ibn Salah dan kitab-kitab yang mana diringkaskan daripada muqaddimah tersebut, dia tidak tersusun tajuknya dengan baik. Kita akan nampak tajuk dia macam lompat sana sini, tidak ada keseragaman, tidak ada tasalsul, tidak ada, orang panggil apa yang tasalsul bahasa Melayu, tidak ada kesinambungan. Kalau kita baca Nuzhah
Ibn Hajar ataupun Nukhbatul Fikar Ibn Hajar dengan syarah dia Nuzhatun Nazar 852-853 rahmatullahi alaih meninggal hijrah, kita akan nampak dia punya pembahagian. Daripada satu tajuk besar, kita boleh pecahkan. Ada dua pembahagian. Pembahagian yang pertama mungkin ada sampai 3 pembahagian. Dia turun. So dia panggil tasalsul mantiqi. Kesinambungan daripada kepala kita ni kita boleh nampak pecahan-pecahan dia. Nampak tak? Tetapi Ibn Salah tidak begitu kitab dia. Sebab apa? Sebab Ibn Salah dia amla syai'an fa syai'an. Dia tahdir satu tajuk, dia sampaikan pada anak murid dia. Mungkin 2-3 hari lepas tu dia tahdir tajuk lain, dia sampaikan. So tuan-tuan, kitab Ibn Salah rahmatullahi alaih sampai ada 65 nauk, 65 topik besar perbahasan ulumul hadis. Dan lepas tu para ulama mereka jadikan kitab Ibn Salah ni sebagai kiblat dalam ulumul hadis. Alah, kalau kita macam kita duduk Malaysia ni, kalau tuan-tuan kenal Dr. Abu Laith, kenal? Dr. Abu Laith Kharabadi, guru kita dan guru kepada para asatizah, guru pada Dr. Maza, guru pada Dr. Ruzaimi, guru pada Dr. Fathul Bari, guru Dr. Arif, guru Dr. Fadlan, guru saya, guru kepada ramai ustaz-ustaz yang agak masyhur lah dalam Malaysia bila melibatkan bidang hadis. Bila dia datang Malaysia, saya bawa kitab beliau, ada dalam bonet kereta, tapi tak apalah, saya tak bawa semua kitab saya tinggal dalam bonet, ada sebab dia. Sebab saya tak nak terikut dengan kitab. Bila saya terikut dengan kitab, saya akan terikut level kitab. Dan bila terikut level kitab, tak tahu bila habis. Kalau saya tengok yang ni saja, saya akan baca, terjemah dan saya akan bagi tahu apa saya nak bagi tahu. InsyaAllah 2 hari habis. Jangan risau. Jadi tuan-tuan, saya sembang dengan Dr. Abu Laith. Kitab beliau tu, Ulumul Hadis, Asiluha wa Ma'asuraha. Kenal tak kitab tu? Benda tu merupakan muqarrar, buku induk yang digunakan oleh kebanyakan pelajar hadis di Malaysia, di universiti-universiti, di UKM, di UIA, di UM. Memang satu buku induk yang mana menjadi muqarrar. Sebab Dr. Abu Laith, bila dia datang, dia mengajar di UIA almost 25 tahun, kat 30 tahun dah. Saya tanya dia, dan alhamdulillah saya baca buku tu depan dia sebiji-sebiji, hampir 95%. Saya baca sebiji-sebiji di depan dia, lebih kurang 5 hari seminggu, 3 jam sekali datang, dalam tempoh lebih kurang 2 bulan sebelum saya ke Mesir tahun 2007. Memang saya telaki sebiji-sebiji buku dia. Antara benda yang saya tanya, dia kata buku ni terhasil daripada apa yang dia baca masa dia jadi pelajar master dan PhD di Saudi dahulu. Sebab Dr. Abu Laith lepas dia habis belajar di Deoband di India, dia mengajar lebih kurang 7 tahun. Dia pergi ke Universiti Islam Madinah 4 tahun kuliah hadis. Kemudian dia pergi ke Ummul Qura buat master. Lebih kurang dalam 5 tahun gitu, termasuk dengan viva thesis, ataupun 6 tahun. Kemudian dia buat PhD di Ummul Qura. So dalam proses dia belajar tu, kajian dan seumpamanya, benda-benda yang dia jumpa, dia tulis, maka terhasillah satu buku. Dan benda tu sampai sekarang dah ada berapa? 7, 8, 9 cetakan bagi buku tersebut. Jadi begitu juga menjadi secara umum. Contoh dia Ibn Salah, bila dia sampaikan pada anak murid dia tulis dan lengkap 65 nauk, 65 jenis. Datang ulama lepas tu, biasanya mereka akan bina di atas apa yang guru mereka telah buat. Biasa mesti macam tu. Dan Imam Nawawi rahmatullahi alaih, ulama besar mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi pun orang Syam, Syria, daripada Nawa. Kemudian ayah dia berpindah pergi ke Damsyik. Rahmatullahi alaih, meninggal tahun 676 Hijrah. 676 Hijrah. 634 Ibn Salah. Tak jauh beza. Jadi bila Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dia kena mengajar, apa yang mana dia boleh buat. Dia nak cari buku mana. Biasanya ulama-ulama dulu dia akan ikut apa yang telah ditinggalkan. Setuju tak setuju,
nak tambah, nak kurang, itu lain cerita. Tetapi dia ada satu benda yang mana dia jadikan sebagai asas dia. So Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dia telah ikhtisar, dia telah ringkaskan. Tetapi ringkas tu bukan buat khulasah, kesimpulan semata-mata daripada kitab Ibn Salah tu. Bahkan ada benda yang mana dibuang, yang rasa tak perlu. Ada benda yang mana ditambah. Ada benda yang dia tak setuju. Ibn Salah dia akan kata dia tak setuju. Nampak tak tuan-tuan? Itu Imam Nawawi rahmatullahi alaih. 676. Di ikhtisar kali pertama dalam kitab di Irsyad Tullabil Haqa'iq ila Ma'rifati Sunani Khairil Khalaiq, yang mana selalu masyhur dengan sebutan Al-Irsyad, Irsyadun Nawawi. Jadi Irsyad Tullabil Haqa'iq ila Ma'rifati Sunani Khairil Khalaiq ditahqiq oleh Syekh Nuruddin Itar hafizahullah, dicetak di Darussalam, antara cetakan yang baru. Dan saya pernah daurahkan sebahagian besar isi kandungan kitab tersebut di UIA, di Masjid UIA, dalam 6 ataupun 7 majlis, dengan syarah yang agak panjang lebar. Sekira-kiranya panjang lebar syarah tersebut, bila saya nak pergi ulum hadis, usulul hadis, masa saya buat PhD di Jordan, sem kedua, saya tak larat nak baca Tadribur Rawi, saya dengar saya mengajar je. Dengan mengajar diri. Sebab saya rasa memang saya syarah agak panjang dan detail. Okey. Kalau tuan-tuan rajin tengok tak usah tengok biar. Lepas tu diikhtisar sekali lagi kitab tu. Jadi At-Taqrib wa Taysir li Ma'rifati Sunan al-Bashir an-Nadhir, Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Diikhtisar sekali lagi. Jadi kenapa ada ikhtisar 2 kali? Level. Itu dinamakan level. Kalaulah Imam Nawawi rahmatullahi alaih diikhtisar 2 kali, kemudian kita ambil yang paling pendek, tapi kita nak mengajar seumpama level yang sebelum tu ataupun level kita asal, maka kita telah hilangkan maksud ikhtisar Imam Nawawi tu. Nampak tak tuan-tuan? Kita telah hilangkan maksud asal Imam Nawawi. Kenapa dia buat kitab tu pendek macam tu? Sama juga ngaji fiqh. Ulama ni, dia kadang-kadang imam yang sama, dia ada kitab yang banyak dalam fiqh. Ibn Qudamah, Sahibul Mughni, yang tulis Al-Mughni, kan, kitab fiqh perbandingan, walaupun dibina asalnya adalah atas mazhab Imam Ahmad, tetapi lepas tu jadi kitab perbandingan. Dia ada tulis kitab Umdatul Fiqh, dia ada tulis kitab Kafil Mubtadi, dia ada tulis kitab yang pelbagai. Ada 4-5 kitab lebih kurang. Saya tak ingat dah, lama dah tak cara ke kitab-kitab mazhab Hanbali. Jadi kalaulah orang ambil kitab yang paling mudah, Umdatul Fiqh, kitab paling bawah, tapi dia nak syarah dengan khilaf mazhab, dengan dalil dan seumpamanya, maka dia telah menghilangkan maksud asal kitab yang pelbagai, level pelbagai ditulis oleh para ulama tersebut. Nampak tak? Macam kita ngaji Abi Syuja' lah sekarang. Kalau mazhab Syafi'i, kalau tuan-tuan tahu, kita ada matan Abi Syuja'. Nampak tak? Kita mengaji Abi Syuja', tapi kita syarah seumpama Majmu' Imam Nawawi. Kita syarah macam Mughni Ibn Qudamah. Kita syarah tinggi-tinggi perbahasan. Jadi kita telah menghilangkan maksud asal kitab. Nampak tak tuan-tuan? So Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dia telah ikhtisar kitab ni, yang mana dikenali sebagai Taqribun Nawawi. At-Taqrib. Jadi tuan-tuan, At-Taqrib ni telah disyarahkan oleh 2 orang ulama yang sezaman. Tapi tak tahu siapa syarah dulu, sebab masing-masing mengaku mereka syarah dulu. Al-Hafidh As-Sakhawi, anak murid kepada Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, meninggal tahun 902 Hijrah. Dia telah syarah kitab ni 1 jilid sahaja. Sedangkan Al-Hafidh As-Sakhawi, dia ada kitab syarah ulum hadis yang panjang lebar, Fathul Mughith, yang di mana dicetak tesis PhD tahqiq Dr. Abdul Karim Khudair hafizahullah dengan kawan dia, 5 jilid. Darul Minhaj Riyadh punya cetakan, 5 jilid, antara kitab yang paling detail mengenai ulumul hadis. Tetapi di syarah Alfiyatul Iraqi, nanti kita akan datang nama-nama kitab ni. Tuan-tuan, dalam masa yang sama dia telah syarah At-Taqrib
oleh Imam Nawawi, tetapi 1 jilid je. Dan syarahnya tidak begitu panjang. Baguslah. Bila syarahnya tidak begitu panjang, dia telah meraihkan tujuan asal Imam Nawawi rahmatullahi alaih, pendekkan kitab tu buat kali kedua. Daripada Muqaddimah Ibn Salah pergi kepada Irsyad, yang mana panjang juga perbahasan dia, dan pergi kepada Takrib ni. Dan Al-Hafiz As-Sakhawi dia kata dia orang yang mula-mula syarahkan, dan dia tak pernah tahu ada orang lain syarahkan. Yang kedua, Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih. Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih meninggal tahun 911 Hijrah. Dia mengaku dia juga antara orang yang awal syarah kitab ni. Dan dia tak pernah tahu ada orang lain syarah kitab ni. Di dalam kitab dia yang masyhur, Tadribur Rawi. Tadribur Rawi ada beberapa cetakan. Dan kebanyakan cetakan tu saya ada. Cetakan Darul Hadis 1 jilid. Sebelum tu Abdul Latif, apa tahu nama? 1 cetakan. Darul Hadis 1 cetakan. Kemudian saya beli cetakan guru kami Syekh Tariq Abdullah, Darul Asimah. Pada waktu tu cetakan dia 3 jilid. 2 jilid tadrib, 1 jilid ikhtisar. Dia ringkaskan isi kandungan tadrib dan 1 jilid. Tapi lepas tu ada orang kritik dia, dia cetak kitab asal sahaja 2 jilid. Ikhtisar dia tak cetak. Kemudian datang guru kami Syekh Mazin Sarsawi hafizahullah. Dia cetak tadrib kali kedua. Dia cetak lagi tadrib. Tapi dengan adalah dia punya sebab-sebab kenapa diulang cetak. 2 jilid dari Ibn Hazm tak salah saya. Kemudian yang terbaru dalam masa setahun lebih ni, guru kepada guru kami dan guru kami sendiri Syekh Muhammad Awamah hafizahullah, dia telah keluarkan Tadribur Rawi dengan Hasyiah Sabt Ibn Al-Ajami tak silap saya dalam 5 jilid. Jadi syarah Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih, syarah yang mana banyak istitrad, banyak benda dibahaskan, panjang lebar. Masing-masing mengaku mereka yang mula-mula syarah. Tapi kalau ikut Syekh Awamah hafizahullah dalam muqaddimah tahqiq dia, dia kata kalau ikut dari sudut tarikh yang ada pada makhtutat, manuskrip asal tulisan tangan, nampak gayanya Imam Suyuti rahmatullahi alaih yang mula dulu syarah tadrib. Whatever lah. Tapi itu antara 2 benda yang mana ada berkaitan dengan takrib Imam Nawawi yang disyarahkan. Tapi pada pandangan saya, satu-satu matan walaupun dia pendek, kita boleh syarah dia mengikut pelbagai level lagi. Matan yang pendek dah ni, kita boleh syarah dia secara simple, mungkin sebagaimana yang akan saya syarahkan, dan kita tidak terhad kepada mana-mana buku. Kita boleh baca mana-mana buku ulumul hadis untuk syarahkan matan ni. Dan saya bawa buku Dr. Abdul Lais untuk tunjuk pada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan boleh rujuk buku tersebut pada setiap perbahasan. Macam kita kata datang nanti hadis sahih. Kalau tuan-tuan nak detail tentang hadis sahih, tuan-tuan boleh baca dalam buku Dr. Abdul Lais. Sebab dia dah kumpul daripada pelbagai kitab. Tapi biasalah manusia menulis, dah ada maklumat yang pada pandangan kita dan kajian kita yang kita belajar tidak tepat. Tapi pada pandangan itulah maklumat dia. Itu benda biasa tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh berpada hanya pada satu buku, satu kitab. Tetapi buku Dr. Abdul Lais itu adalah satu buku yang mana sangat sesuai untuk zaman sekarang, hatta untuk memahami matan yang telah ditulis oleh Imam Nawawi pada sebelum kematian dia lah 676 Hijrah. Sangat sesuai. Nanti saya akan bagi tahu pada tuan-tuan insya-Allah. Dan kita boleh pergi ke level yang pertengahan untuk syarah matan walaupun ringkas. Macam syarah Imam Sakhawi rahmatullahi alaih dalam Syarhut Taqrib wa Taisir. Dan kita boleh pergi kepada satu syarah yang begitu detail sebagaimana syarah Imam Suyuti rahmatullahi alaih dalam Tadribur Rawi. Nampak tak tuan-tuan? So sekarang kita ni, tuan-tuan nak saya buat lagu mana? Hak tu soalan saya. Hak saya duk sembang-sembang panjang-panjang tadi, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan bersedia untuk memberi tumpuan kepada saya? Hak syarah hak lagu mana? Oh ya, hak ringkas sekali. Saya tak payah tengok kitab-kitab lain, saya baca, saya terjemah dan saya tengah hak mana penting.
Itu pun bagus juga untuk diploma. Tak? Sebab ulum hadis ni kita belajar banyak level tuan-tuan. Saya mula-mula mengajar ulum hadis tingkatan 4 kata 5 dulu. Tingkatan 4 tingkatan 5 tu merupakan asas penting ulum hadis. Kalau tak faham hak tu masa tu, memang kita tak faham dah lepas tu. Lepas tu bila kita naik tingkatan 6, saya tak masuk tingkatan 6. Dia ada buku bahasa Melayu, Rasmawati Ma'zin dengan suami dia. Kan pengantar mantik, pengantar usul fiqh, pengantar ayat ahkam, pengantar hadis ahkam, pengantar ulum hadis, pengantar macam-macam dia orang tulis. Dan biasanya orang yang belajar tingkatan 6, dia akan guna buku-buku pengantar tersebut. Jadi dalam bahasa Melayu, saya mula-mula belajar ulum hadis berkitab-kitab Arab ialah buku Dr. Abu Laith. Sebagaimana saya beritahu pada tuan-tuan, dalam bilik dia sendiri 95% kita baca depan mata dia, depan dia, dengan mubahasah, dengan soal jawab dan seumpamanya. Kemudian lagi baki 5% saya hadirlah PhD dia, dan saya dengar benda tu bukan secara talaqi, kita dengar benda tu secara muhadaratan, iaitu lectureship. Doktor ambil tajuk dan doktor bahas bersama dengan pelajar. Bila saya pergi Mesir, saya kenal satu orang kawan, dia guru saya, Syekh Hafiz daripada Afghan. Masa tu dia buat master hadis di Al-Azhar. Dan dia telah buat satu nota ulumul hadis yang dimudahkanlah untuk pelajar-pelajar. Dia datang rumah kami dalam 3 jam sekali datang untuk tempoh 6 kali dengan dia punya gambar rajah, peta dan seumpamanya. Itu kali kedua saya belajar ulumul hadis dalam bahasa Arab. Tapi tak tahu duk mana dah nota tu. Mungkin duk dalam buku-buku kot. Kemudian tahun pertama saya balik daripada Mesir, saya ziarah Dr. Abu Laith. Saya minta untuk baca kitab dengan dia. Kita akan baca Nuzhatun Nazar, Syarah Nukhbatul Fikar oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, 852-853 Hijrah meninggal. Kita baca dalam lebih kurang 6 majlis, 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam, lebih kurang gitulah. Dalam 6 majlis habis. Baca, syarah, mubahasah. Mubahasah maksudnya kita soal jawab lah, tanya tempat tak faham dan seumpamanya. Lepas kita habis baca Nuzhah, saya baca dengan dia pada cuti yang sama sebahagian daripada Tadribur Rawi oleh Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih sampai Al-Hadisul Hasan. Lepas tu habis cuti saya balik Mesir. Tahun pertama di Mesir, saya dengar daripada guru saya Syekh Hafiz Afghani itu tentang satu orang guru, nama dia Tariq Iwadullah Abu Mu'adh. Dia baru sahaja habis mensyarahkan Alfiyah Imam Suyuti rahmatullahi alaih dalam tempoh 4 tahun setengah. Lepas tu saya dengar dia tak mengajar pada tahun tersebut. Masa first year saya pergi. Saya balik cuti, saya pergi tahun kedua, saya dapat khabar gembira. Syekh Tariq dia mula kelas pengajian baru, dia mengajar Ikhtisar Ulumil Hadis oleh Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaih meninggal tahun 774 Hijrah. Yang mana Ikhtisar Ulumul Hadis ialah ringkasan kepada Muqaddimah Ibn Salah juga. Nampak tak? Ringkasan Ibn Salah belaka. InsyaAllah kita akan cerita lepas ni turutan kitab dan seumpamanya. Dan Syekh Tariq kelas dia sekali seminggu je, hari Ahad. Ikhtisar tu kita orang berterusan dengan kitab tu untuk tempoh 3 tahun. 10 bulan setiap tahun. Sekali kelas lebih kurang average 1 jam 45 minit ke 2 jam. Yang mana dia punya matan lebih kurang ni Kita orang ngaji 3 tahun. Tapi memang Syekh Tariq ni terkenal dengan syarah panjang sebab dalam masa yang sama dia akan baca Muqaddimah Ibn Salah dengan 2 nukat. Satu nukat Iraqi dan satu lagi nukat Ibn Hajar rahmatullahi alaih ke atas Ibn Salah. Iaitu komentar Ibn Hajar dan juga guru dia Imam Iraqi. Ibn Hajar 852-853, Al-Imam Al-Iraqi rahmatullahi alaih 806 Hijrah. Jadi komentar-komentar, perbahasan-perbahasan detail yang ada terhadap Ibn Salah daripada 2 orang imam ni, Syekh Tariq dia bahaskan juga dalam kelas. Sebab tu perbahasan tu panjang lebar. Habislah
ulum hadis dengan Syekh Tariq. Tapi dalam masa yang sama, tahun kedua, tahun ketiga, dia mula mengajar di satu masjid yang lain. Kitab dia tulis sendiri. Dia panggil Taqrib Ulumil Hadis. Dalam perbahasan ilmu rijal, tetapi dia baca sebahagian daripada kitab dia untuk mustawa awal. Lepas tu kita akan ngaji Jarh Ta'dil, kitab Al-Imam Al-Laknawi, Abdul Hayy Al-Laknawi, yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Ar-Raf' wa Takmil fil Jarh wa Ta'dil. Sehinggalah berlaku apa yang berlaku pada tahun 2011. Berlaku bukanlah rusuhan, kita panggil muzaharat, demo yang menyebabkan Mubarak jatuh. Kemudian lepas tu 2 tahun tak ada pemerintahan askar. Kemudian dengan pilihan raya itu ini, jadi last sekali ramai guru kami telah tinggalkan Mesir. Dan sekarang Syekh Tariq berada di US. Tapi bagus juga dia pergi US, tak duduk Mesir. So dia lebih dihargai di sana. Dia boleh mengajar. Banyak durus-durus yang dia mengajar di satu universiti swasta yang telah diletak di dalam YouTube. Sekiranya kalau dia duduk di Mesir, benda tu tak boleh buat. Kebanyakan guru kami semua tak duduk di Mesir belaka, nak kena bunuh belaka, sebab mereka tak setuju dengan penggulungan kuasa yang berlaku pada tahun 2013. So gapo saya nak ayat, kadang-kadang satu kitab tu macam Ikhtisar Ulumul Hadis Ibn Kathir, kita orang mengaji 3 tahun, 10 bulan setahun, sekali seminggu, paling kurang sejam 45 minit ke 2 jam. Lepas tu lamalah saya tak mengaji ulumul hadis. Tapi masa master gapo semua tu, kita terlibatlah kan dengan bacaan dan seumpamanya. Tapi saya tak mengaji. Lepas tu sehinggalah saya ke South Africa. Saya dah mengaji Baiquniyah beberapa kali. Masa Syekh Awamah datang Malaysia pun saya pernah hadir Baiquniyah dia. Masa saya duduk di South Africa pun saya pernah baca Baiquniyah dengan syarah Abdullah Sirajuddin, guru kepada Syekh Awamah hafizahullah. Dan last kali bila saya pergi ke Jordan, alhamdulillah, saya tahun pertama, hujung tahun pertama, guru kami Dr. Abdul Razak Abu Basal, guru kepada guru-guru yang mengajar kami di Jordan, dia buka kitab Muqaddimah Ibn Salah sendiri. Dalam masa setahun sebelum Ramadan lepas kita orang khatam. Kitab tersebut dalam 51 majlis. Dan satu majlis average dia lebih kurang 1 jam 45 minit ke 2 jam. Kalau kita kira 50 kali dengan 2 jam, 100 jam. So basically Ibn Salah dibahas dengan secara simple tetapi penuh isi. Paling kurang kita perlu kepada 90 jam kepada 100 jam kitab asal. Jadi kita learn ini, kita hanya ada beberapa jam je. Dan daurah kita bukanlah intensif ke insentif. Intensif yang gila-gila pagi sampai petang. Nampak tak tuan-tuan? So insya-Allah kita akan cuba sekadar yang kita mampu. Pukul apa dah? Nampak mengatuk dah tu. Boleh dah rehat. Dia tak boleh kecek banyak sangat. Pukul berapa dah? 10.45. Kita rehat 15 minit. Boleh? Boleh tak? Kita rehat banyak sikit. Baru segmen ni kalau ngaji daripada awal sampai malam, rasa tak ada orang dah mari. Suruh kat orang. 15 minit boleh? Ada minum pagi ke? Tak ada dah. Minum air diri, air pahit banyak. Lepas tu insya-Allah kita masuk dalam pukul 11. Kita akan berhenti pukul 12.30 harap. Boleh sejam setengah. Kita akan masuk muqaddimah, sebut nama-nama kitab sikit, lepas tu kita akan baca kitab. Khair insya-Allah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Takut tak biasa duduk dalam majlis lama-lama. Masa kita duduk South Africa, kita memang duduk ngaji atas lantai gini je, mana ada kerusi. Memang madrasah ni dia balah dengan kerusi dengan meja. Dia kata apabila datangnya kerusi dalam madrasah, dalam pengajian, pelajar hilang adab. Apabila datangnya sijil, pelajar hilang ikhlas. Sebab tu memang madrasah memang dia balah sungguh kerusi dengan meja.
Memang kita duduk, adalah meja tapi tak ada kursi. Memang kita akan duduk atas lantai. 8 jam sehari paling kurang mengajar. Dalam risalah.